ikan keke makin loi loi, ikan kerama makin lai. Sungguh cantik sayangku boy, tapi ketawa menilai-nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliana binti Mansur, bernombor matrik KNC 18A0240. Saya wakil daripada kumpulan F akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 5 orang ahli yang telah diberi nama Muhammad Firdaus bin Ridwan, nombor matrik C18A0127. Yang kedua, Nur Emilia Farhana binti Zuraimi, bernombor matrik C18A0259. Seterusnya, Nur Amalina binti Ahmad Muslim, bernombor matrik C18A0258. Dan akhir sekali, Nur Syazliana binti Muhammad Yusof, bernombor matrik C18A0499. Kumpulan kami telah diberi tugasan untuk membentangkan topik kedua yang bertajuk Lagu Rakyat merupakan salah satu medium yang mempunyai fungsi besar dalam menyampaikan makna deduktif kepada kanak-kanak. Berdasarkan lagu rakyat Ikan Kekek, terdapat pemikiran yang terkandung di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Emilia Farhana binti Zuraimi, memegang kad matrik C18A0259. Saya mulakan dengan pengenalan. Lagu rakyat merupakan lagu yang berkembang pada masyarakat tertentu yang perkembangannya secara lisan daripada mulut ke mulut dan dianggap milik bersama. Menurut Jamaris pada tahun 1993, lagu rakyat adalah genre lagu yang hidup dan berkembang secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lagu rakyat perlu diperluaskan kepada kanak-kanak kerana terdapat pelbagai mesej-mesej yang terkandung dalam lirik dan perlu disampaikan kepada mereka. Lagu rakyat juga dapat membantu perkembangan keseluruhan kanak-kanak dengan lebih mudah. Hal ini akan membantu kanak-kanak untuk cepat mengingati, menyerap dan bertindak balas mengikut cara dan gaya kreatif yang tersendiri. Menurut Nadim Menon pada tahun 2007, lagu tradisional perlu diperkenalkan kepada kanak-kanak sejak awal lagi kerana lagu tradisional menggambarkan kebudayaan dan nilai-nilai bangsa dan negara. Menurut Siga pada tahun 2001, mempelajari lagu rakyat adalah asas yang penting dalam pendidikan muzik sesebuah negara. Penyampaian mesej dan nasihat serta nilai-nilai positif daripada lagu rakyat kepada kanak-kanak dalam bentuk jenaka dapat memberi tarikan kepada mereka. Penciptaan lagu rakyat bukan hanya sekadar hiburan semata-mata, namun terdapat falsafah dan pemikiran yang terkandung di sebalik lirik yang penuh sindiran dan nasihat yang ditujukan kepada masyarakat Melayu khasnya. Falsafah yang mendasari pemikiran bangsa Melayu dahulu adalah terhasil melalui pengamatan, penghayatan terhadap agama, akal budi, adat dan budaya serta alam kehidupan yang meliputi alam flora, alam fauna, alam benda serta alam sekeliling yang melatari kehidupan mereka. Sementara itu, penghayatan terhadap agama Islam oleh bangsa Melayu telah turut mempengaruhi pemikiran Melayu dalam penciptaan lagu rakyat. Menurut Normaliza Abdul Rahim, Hazlina Abdul Halim dan Roslina Mamat pada tahun 2014, dengan menggunakan kecanggihan teknologi secara tidak langsung telah berjaya menarik hati pendengar khasnya golongan kanak-kanak untuk meneliti mesej-mesej yang ingin disampaikan. Fungsi-fungsi lagu rakyat kepada kanak-kanak bagi tujuan mendidik dan memberi nasihat, hiburan, sindiran dan juga digunakan dalam upacara. Mendidik masyarakat supaya taat pada ajaran agama di samping membentuk nilai berbudi bahasa. Dalam lagu rakyat Ikan Kekek juga mengandungi pemikiran yang mendalam kepada manusia khasnya kanak-kanak. Lagu Ikan Kekek telah dapat menyelahkan ketinggian pemikiran dan kekreatifan bangsa Melayu dalam penciptaan lirik lagu Melayu dengan bersumberkan alam sekeliling.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sandana binti Muhammad Yusof, nombor matrik C18A0499. Saya akan memberi penerangan berkenaan pemikiran pertama yang kumpulan kami temui di dalam lirik lagu Ikan Kekek, iaitu yang pertama, kewajipan untuk ilmu bagi memperoleh masa depan yang cerah. Pemikiran atau pendapat ini dapat dilihat melalui rangkap kedua lagu raya Ikan Kekek ini sendiri. Sebelum itu, kita akan melihat kepada definisi menuntut ilmu terlebih dahulu. Umum mengetahui bahawa menuntut ilmu merupakan suatu kepentingan yang mana ia bakal menjadi saham dalam kehidupan seseorang. Menuntut ilmu adalah sebahagian daripada sebuah proses ke arah positif. Hal ini kerana dengan wujudnya bekalan ilmu yang bermanfaat yang dipelajari dan dipraktikkan dari kecil, ia mampu memberi sebuah harapan atau panduan yang baik kepada masa hadapan. Maka, dengan itu dapat dilihat bahawa kewujudan lagu raya ini dapat memberi pengaruh yang besar kepada pembentukan psikologi kanak-kanak. Dengan cara apa? Dengan cara menghasilkan pelbagai lagu rakyat yang bertujuan untuk memberi dorongan atau nasihat kepada masyarakat, khususnya kepada kanak-kanak dengan bentuk yang kreatif. Seperti apa? Seperti yang kumpulan kami kaji, iaitu pemikiran yang terkandung di dalam lirik lagu Ikan Kekek. Terdapat juga lagu-lagu lain yang mempunyai konsep yang sama, iaitu menghasilkan untuk mendidik masyarakat. Merujuk kepada lagu rakyat ini, pada rangkap kedua iaitu Ikan Kekek Mak Iloi-Iloi, kalau adik nak jadi pandai, mari belajar jangan lalai. Di sini dapat dilihat bahawa pengkarya cuba menyampaikan mesej nasihat atau dorongan kepada anak-anak muda untuk menuntut ilmu secara bersungguh-sungguh agar dapat melahirkan seorang yang bijak pandai. Umum mengetahui proses dalam meningkat dewasa memerlukan masa dan ilmu pengetahuan yang banyak. Pada peringkat umur kanak-kanak ini amat digalakkan bagi para ibu bapa dan ahli keluarga untuk mendidik anak-anak agar minat untuk menuntut ilmu. Hal ini kerana dapat kita semua lihat bahawa terdapat banyak faktor kanak-kanak atau anak muda pada masa kini kurangnya minat untuk menuntut ilmu kerana salah satunya ialah gadget. Kanak-kanak pada masa kini tidak mengerti tentang keburukan dalam menggunakan gadget. Sememangnya sedia maklum bahawa gadget seperti telefon pintar dan lain-lain mempunyai kelebihan tersendiri. Namun, sebagai ibu bapa atau mereka yang lebih dewasa, kita sewajarnya bijak mengawal penggunaan gadget dalam kehidupan seharian kanak-kanak. Selain itu, faktor yang dapat dilihat ialah kurangnya minat dan keletihan dari segi mental dan fizikal. Pada era pandemik ini, sememangnya belajar di rumah tanpa bertemu kawan-kawan di luar atau di sekolah seperti biasa amat memenatkan dan terdapat mengganggu emosi kanak-kanak, khususnya yang masih kecil ini. Oleh hal demikian, kita sebagai masyarakat yang dewasa seharusnya bijak mempelbagaikan teknik pembelajaran seperti menghasilkan lagu rakyat untuk kanak-kanak dan membuat aktiviti yang menarik dalam pada masa yang sama mempunyai matlamat untuk menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran kanak-kanak. Seperti yang kita tahu, ilmu bukan sahaja dari segi membaca, mengira dan sebagainya, namun ilmu pengetahuan berbentuk menyeluruh berkenaan adab dan tata cara hidup amat perlu diterapkan sejak kecil lagi. Dengan itu, dapat disampaikan bahawa kewajipan menuntut ilmu bagi memperoleh masa hadapan yang cerah amatlah penting kepada kanak-kanak pada masa kini. Kerana apa? Kerana bagi memastikan dengan adanya ilmu ini, ia dapat memberi jaminan kepada anak muda atau kanak-kanak pada masa kini bahawa ilmu dapat menyuluh kehidupan. Dengan ilmu, manusia dapat bertindak dan melakukan perkara yang baik dan bermanfaat. Jika kurangnya ilmu,
maka mungkin terdapat sedikit kekurangan sama ada dalam bentuk berfikir dan mengurus kehidupan. Maka dapat dibuktikan bahawa pemikiran berkenaan kewajipan menuntut ilmu wujud dalam lirik lagu Ikan Kekek yang mana ia memberi pendedahan kepada anak-anak, malah menambah kreativiti dalam menuntut ilmu, yang mana dengan kepelbagaian ini seperti nyanyi ini, ia dapat membantu mengendalikan emosi anak-anak juga agar tidak mudah tertekan dalam belajar. Maka itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya untuk membentang. Sekian, terima kasih. Lagu rakyat adalah salah satu medium yang mempunyai fungsi besar dalam menyampaikan makna diktatif kepada kanak-kanak. Ikan kekek ma iloi iloi, ikan gelama ma ilai ilai. Sungguh cantik adikku amboi, tapi ketawa mengilai-ngilai. Pemikiran yang kedua berdasarkan lagu Ikan Kekek iaitu nasihat. Memiliki rupa paras yang elok perlu selari dengan akhlak yang terpuji. Menurut Awan Sujaharul pada tahun 1977, konsep rupa adalah perihal atau sifat sesuatu benda yang kelihatan dari luar. Rupa juga lebih ditumpukan kepada air muka, raut, wajah, tampan muka dan paras. Paras adalah perkataan sinonim daripada rupa. Rupa dan paras sering digandingkan bersama bagi memperkukuhkan lagi pengertian rupa dan paras. Rupa paras boleh disimpulkan sebagai keadaan lahiriah dan perwatakan seseorang atau sesuatu benda yang tampak dan kelihatan serta dapat ditanggap dengan panca indera. Keindahan akhlak bukan sahaja dilihat daripada wang ringgit, harta benda, tenaga, malahan bermanis muka dan berbahasa halus juga sebahagian daripada ciri-ciri yang mewarnai keindahan rupa paras seseorang. Konsep akhlak pula merujuk kepada tingkah laku yang baik, berbudi pekerti dan bermoral. Menyerap budi pekerti Rasulullah dapat menyaksikan betapa mulianya akhlak baginda. Dalam hadis menyatakan beberapa garis panduan akhlak Muslim yang perlu dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan, dan salah satunya menyentuh soal jangan terlalu banyak ketawa. Islam begitu indah dengan mengajar setiap manusia supaya bersederhana walaupun dalam gurau senda dan tikar tertawa, supaya tidak alpa dalam menghayati akhlak Islam yang sebenar. Senyum itu adalah sunat dan tertawa terbahak-bahak atau mengilai-ngilai adalah makruh. Orang yang sihat akalnya dilarang bergelak tawa kerana mereka yang bergelak tawa di dunia akan banyak menangis di akhirat. Baginda Rasulullah SAW apabila ketawa hanya menampakkan barisan gigi hadapannya sahaja, bukan ketawa berdekah-dekah dan mengilai-ngilai. Berdasarkan lagu rakyat Ikan Kekek, sungguh cantik adikku amboi, tapi ketawa mengilai-ngilai merupakan teguran dan nasihat yang dibuat secara halus kepada wanita supaya menjaga akhlak. Rupa dan paras yang elok perlu selari dengan akhlak yang baik dalam diri. Dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la dan Ibn Hibban, baginda selalu berdoa, "Ya Allah, perelokkanlah rupa paras dan akhlakku." Hadis riwayat Al-Tirmizi, Rasulullah SAW juga berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah daripadaku akhlak yang keji." Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia dengan rupa paras yang baik dan elok. Oleh itu, mereka perlu menjaga akhlak dengan sebaiknya. Setiap insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya cantik dan sempurna. Jika akhlak tidak dijaga dengan baik, akan kelihatan buruk. Oleh hal demikian, akhlak adalah segalanya dalam kehidupan dan jangan sesekali lalai dalam menjaganya. Lagu Ikan Kekek tersebut sangat mendalam dalam menyampaikan pemikiran kepada pendengarnya.
Bait-bait lirik yang disampaikan untuk mengelakkan berlakunya perasaan kurang senang seperti berkecil hati kepada pendengar. Menerusi lagu rakyat, penciptaannya menyampaikan mesej kepada pendengar atau penonton secara berhemah. Justru itu, pemikiran dalam bait-bait lirik Ikan Kekek menyampaikan maksud tersirat kepada manusia, terutama kanak-kanak, untuk mengubah tingkah laku supaya menjadi insan yang mempunyai akhlak yang mulia dan terpuji. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Ridwan. Untuk isi yang ketiga, pemikiran yang terdapat dalam lagu rakyat kanak-kanak Ikan Kekek ialah kelalaian akan menyebabkan manusia hidup dalam kerugian. Pemikiran dalam lagu rakyat Ikan Kekek itu mahu memberi nasihat kepada kanak-kanak supaya jangan lalai, jangan terlalu lalai dengan keseronokan ketika masih kecil, sehingga terabainya dalam pelajaran. Pemikiran ini sangat berkait rapat dengan kehidupan pada zaman sekarang ni, iaitu kanak-kanak dilihat sangat dekat dengan dunia teknologi yang sangat canggih pada masa kini, iaitu telefon pintar. Pada masa kini, setiap orang dewasa memiliki telefon pintar untuk keperluan mereka. Bukan sahaja untuk orang dewasa, tetapi kanak-kanak juga mempunyai telefon pintarnya yang telah diberikan oleh ibu bapa untuk mengisi masa lapang mereka dan untuk proses pembelajaran mereka. Tidak pelik untuk diperkatakan lagi, kanak-kanak lebih mahir menggunakan telefon pintarnya berbanding ibu bapa mereka. Sekiranya kanak-kanak dibiarkan mereka lalai dalam dunia digital, ini akan menyebabkan berlakunya kerenggangan sosial dalam keluarga. Seperti kanak-kanak tu ia suka menyendiri dalam bilik, dan mereka kurang berbual bersama keluarga mereka. Perkara ini tidak manis untuk dilihat dalam hubungan kekeluargaan kerana kurangnya berkomunikasi antara ibu bapa dengan kanak-kanak. Sekiranya tiada pengawalan penggunaan telefon pintar dalam kalangan kanak-kanak ini, ia akan memberi kesan yang buruk, seperti mereka akan lalai dalam dunia digital sehingga melupakan tugas-tugas kehidupan mereka. Antara impak yang buruk dari segi fizikal ialah akan menyebabkan kerosakan mata. Kanak-kanak akan lambat bercakap dan akan menyebabkan mereka sawan secara dibiarkan bermain telefon secara berlebihan. Impak buruk dari segi mental ialah kanak-kanak akan menjadi lebih agresif sekiranya ibu bapa tidak memberi telefon bimbit. Dan masalah yang sangat berat ialah kanak-kanak akan terabai dalam pelajaran mereka disebabkan terlalu seronok, lalai bermain permainan yang terdapat dalam telefon pintar itu. Untuk mengelakkan berlakunya impak yang buruk ini, ibu bapa harus memainkan peranan yang penting dalam pengawalan telefon pintar dalam kalangan kanak-kanak. Antara langkah-langkah yang boleh dibuat untuk ibu bapa ialah membuat jadual agar anak-anak tu boleh berdisiplin dalam menggunakan telefon pintar mereka dan mengelakkan mereka menggunakan telefon pintar secara berlebihan. Dan ibu bapa juga boleh mengawal
mereka untuk mengelakkan anak-anak mereka terdedah dengan perkara-perkara yang negatif yang terdapat dalam dunia digital. Dari sudut agama pula, baris kata marilah belajar, jangan lalai, ini berkait rapat dengan surah yang terdapat di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Ansar, yang membawa maksud demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Berdasarkan surah Al-Ansar tadi, kita melihat baris perkataan yang terdapat dalam lagu rakyat ikan kekek itu berkait rapat, iaitu lagu rakyat itu berfungsi untuk memberi nasihat kepada kanak-kanak supaya jangan lalai dengan keseronokan pada ketika kecil, untuk mengelakkan masa depan mereka mengalami kerugian. Di sini kita melihat kebijaksanaan orang-orang dahulu dalam memberi nasihat dengan mencipta sebuah lagu agar kanak-kanak mudah mengadaptasi nasihat yang telah diberikan oleh orang-orang dahulu. Jelaslah bahawa kelalaian akan menyebabkan kerugian pada masa depan merupakan pemikiran yang terdapat dalam lagu rakyat kanak-kanak ikan kekek. Sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, antara pemikiran yang terkandung di dalam lagu rakyat ikan kekek adalah kepentingan memberi didikan atau nasihat kepada anak ketika kecil lagi. Ibu bapa merupakan insan yang utama yang perlu memainkan peranan dalam memberi nasihat dan mengajar anak-anak bersopan santun atau belajar bersungguh-sungguh. Sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, ibu bapa hendaklah memberi dorongan dan tunjuk ajar kepada anak-anak. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sejak kecil lagi, ibu bapa hendaklah memainkan peranan dalam pertumbuhan minda anak-anak supaya ia dapat membantu kecemerlangan anak-anak pada masa akan datang. Dalam membantu kecemerlangan anak-anak, ibu bapa mestilah memastikan anak-anak mendapat didikan agama dan moral yang secukupnya. Memberi didikan agama yang secukupnya amatlah penting dalam membentuk dan mendidik anak-anak menjadi insan yang soleh dan solehah. Ibu bapa merupakan contoh yang paling utama dalam hal akhlak dan penghayatan nilai Islam. Didikan agama yang sempurna dapat membentuk akhlak dan pekerti mulia kepada anak-anak, di samping membantu mereka mengetahui batas hidup yang betul. Penerapan nilai agama dapat membantu anak-anak untuk membezakan yang baik atau buruk sesuatu perkara, dan anak-anak membesar dengan berpandukan ajaran agama. Ibu bapa juga seharusnya mendisiplinkan diri anak-anak sejak kecil lagi. Ini kerana bagi memastikan anak-anak sentiasa berkelakuan baik agar mereka dapat menghindarkan diri daripada kegiatan vandalisme, gangsterisme dan sebagainya. Apabila anak-anak terhindar daripada perbuatan-perbuatan tersebut, maka mereka dapat menjadi individu yang cemerlang serta ia dapat melahirkan keluarga yang bahagia. Ibu bapa perlulah sentiasa mengikuti perkembangan pendidikan anak-anak sama ada dalam aspek kurikulum, ko-kurikulum dan sasiah anak-anak. Sikap prihatin dan ambil berat ibu bapa telah membuatkan
mereka berasa diri mereka lebih diutamakan. Justeru itu, untuk tidak mengecewakan ibu bapa mereka, anak-anak akan terus berusaha untuk meningkatkan kecemerlangan mereka sama ada dalam aspek kurikulum ataupun co-kurikulum. Secara kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa ibu bapa merupakan insan yang paling utama yang perlu memberi didikan atau nasihat kepada anak-anak sejak mereka kecil lagi, agar mereka akan menjadi insan yang lebih berguna pada masa akan datang. Ibu bapa perlulah berperanan dalam mendidik anak-anak mereka sejak mereka kecil lagi dan mendisiplinkan diri mereka daripada segala perkara yang telah dilakukannya bagi memastikan mereka menjadi individu yang bertanggungjawab dan berdedikasi. Hal ini dikatakan kerana membentuk anak-anak menjadi insan yang lebih berguna memerlukan pengorbanan dan kesabaran ibu bapa. Untuk mendidik anak-anak menjadi insan yang berguna bukanlah satu perkara atau tugas yang mudah. Ibu bapa hendaklah sentiasa terus membentuk sasiah diri yang baik kepada anak-anak agar dapat melahirkan negara yang aman dan bebas daripada segala masalah sosial. Tuntasnya, ibu bapa perlulah sentiasa memantau perkembangan pendidikan dan sasiah anak-anak agar mereka menjadi insan yang berguna apabila mereka dewasa kelak. Nama diberi Nur Amalina binti Ahmad Muslim, pemegang kad matrik C18A0258. Saya akan mengulas isi yang kelima, iaitu kesopanan dan kesantunan dalam berkomunikasi. Menurut Asma Haji Omar pada tahun 2000, kesopanan ialah penggunaan bahasa sehari-hari yang dituturkan tanpa menimbulkan kemarahan dan rasa tersinggung kepada pendengar. Komunikasi merupakan proses pertukaran maklumat, idea, perasaan dan juga fikiran yang berlaku antara seseorang individu kepada individu yang lain dan ada kalanya melibatkan kumpulan yang ramai. Kesopanan dalam berkomunikasi merujuk kepada kesantunan dalam berbahasa dan juga adab ketika bertutur. Kata-kata dan perbuatan yang dilakukan tidak mempunyai unsur sindiran atau menyinggung perasaan orang lain ketika berkomunikasi. Penggunaan bahasa yang santun bertata susila dapat menggambarkan nilai kesantunan dan kesopanan seseorang. Menurut Ahmad Johari 1989, kesopanan berkomunikasi ialah kesopanan dan kehalusan dalam menggunakan sesuatu bahasa ketika berkomunikasi sama ada melalui lisan atau bukan lisan. Kesantunan atau kesopanan ini merangkumi kepada aspek sapaan, kata panggilan atau gelaran bagi menggambarkan perilaku yang beradab dan sopan. Oleh itu, berdasarkan lirik lagu rakyat Ikan Kekek, Sungguh Cantik Adikku Ambul Tapi Ketawa Mengilai-ngilai merupakan suatu teguran dan nasihat secara tersirat kepada kaum wanita supaya sentiasa menjaga adab ketika berbual. Penciptanya juga ingin menegaskan bahawa tidak guna jika seseorang wanita mempunyai paras rupa yang cantik tetapi tidak menjaga adab ketika bercakap. Hal ini kerana adab merupakan cerminan peribadi seseorang wanita. Secara kesimpulannya, dapat dilihat bahawa bagi melahirkan anak-anak yang sihat daripada fizikal dan mental, masyarakat perlu mengambil inisiatif untuk mempelbagaikan corak dan gaya pembelajaran agar anak-anak tidak mudah tertekan dan mudah memberontak dalam setiap keadaan. Dengan pendedahan ilmu, nasihat dan dorongan yang berkesan sejak daripada kecil dapat menjadikan kanak-kanak pada masa kini memahami sebab dan akibat dalam setiap larangan dan kebenaran yang diberikan pada suatu masa dahulu pada masa kanak-kanak mereka.
setiap penerangan yang telah kumpulan kami bentangkan sebentar tadi, dapat dilihat bahawa setiap baris dan rangkap dalam lagu rakyat Ikan Kekek ini kebanyakannya mempunyai mesej yang tersendiri dalam memberi pengajaran kepada masyarakat dan kanak-kanak khususnya. Melihat kepada kreativiti dalam penghasilan lagu rakyat kanak-kanak ini menjadikan karya sastra tidak hanya semata-mata berbentuk teks, malah ia boleh dipelbagaikan dan disesuaikan mengikut tema dan peringkat umur agar mereka berminat dan terdedah dengan kelebihan yang ada pada karya-karya sastra. Semoga penerangan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua tentang keistimewaan lagu rakyat yang merupakan salah satu karya sastra yang bermutu dan bernilai dalam dunia kesusasteraan ini. Jadi, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.